أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut di kalangan umatku. Yang dimuliakan dan dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa, seorang Rawdatus Salihin Kampung Kundang, yang dimuliakan para alim ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat dan izin dapat kita bertemu pada malam ini. Sama-sama kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah antara waktu maghrib isya ini sedikit perkongsian berkait tentang faraid. Alhamdulillah juga diberikan kesempatan untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dan rahmat Allah mungkin kita tak berada di surau ini pada malam ini. Dan insya-Allah malam ini kita akan masuk pada permulaan bacaan kitab. Lihat pada muka surat yang 2 Roman, prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasih. Segala bentuk kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang memurniakan taufik dan hidayah menuju ke jalan yang lurus. Selawat dan salam kepada penghulu para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengutus risalahnya serta membawa rahmat buat semua. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam. Sebahagian besar ilmu ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci di dalam surah An-Nisa. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Manusia adalah hamba Allah yang sangat lemah. Mereka tidak mempunyai keupayaan untuk mengagihkan harta pusaka dengan seadilnya. Kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah adalah terbatas.
Setiap ahli waris mempunyai keperluan dan tanggungan yang berbeza-beza. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang terlebih layak untuk menentukan bahagian-bahagian harta pusaka buat mereka. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang istimewa dan unik, namun masih tidak ramai di kalangan umat Islam yang dapat menguasai ilmu ini. Ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah kekurangan penyebaran ilmu ini. Sama ada dari segi tenaga pengajar dan bahan rujukan. Masyarakat sukar untuk memahami ilmu ini, tahap penguasaan ilmu matematik yang lemah dan sebagainya. Kita tidak nafikan inilah antara faktor-faktor kenapa di kalangan masyarakat kita kurang terdedah tentang ilmu faraid. Kalau dulu-dulu di Masjid Surau ada pengajian-pengajian kitab fiqah. Bila kata kitab fiqah, seperti contoh kitab Matlaq yang kita baca dalam pengajian takmir, ada silibus berkenaan dengan faraid. Tetapi tok-tok guru dulu-dulu, sebahagian besarnya, bila sampai dalam bab faraid, mereka skip. Mereka skip. Allahu a'lam, mungkin kerana kurang memahami, mungkin kerana waktu itu masih lagi asing ilmu faraid di kalangan masyarakat. Dan hari ini alhamdulillah di silibus tingkatan 5 dalam subjek syariah dah dimasukkan, tingkatan 6 juga dah dimasukkan. Bahkan kalau kita lihat di TV Al-Hijrah contohnya, ada slot berkenaan tentang faraid. Dan antara penyampai-penyampainya adalah penulis kitab ini sendiri, Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Dan masyarakat dah mula celik. Apatah lagi bila isu-isu yang melibatkan harta pusaka menyebabkan keruntuhan sesebuah keluarga, permusuhan di kalangan keluarga. Sepatutnya harta pusaka ini menjadi pengikat silaturahim. Tetapi apa yang berlaku di kalangan masyarakat kita, kebanyakannya harta pusaka ini menjadi pemutus silaturahim. Pusaka, kalau dibuang es, maka akan jadi harta puaka. Es ini bermakna sayang. Ada setengah-setengah orang mencipta es ni daripada makna sayang. Bila hilang sayang, maka harta pusaka tadi jadi harta puaka. Berlaku perselisihan, pergaduhan adik-beradik, saudara mara, kekeluargaan sehingga putus saudara. Na'udzubillah min zalik. Walaupun kita tahu sesetengah perkara keadaan itu, kita tahu bahagian kita ada, hak kita ada. Tetapi ada di kalangan ahli keluarga kita waris yang lain dalam keadaan dhaif, dalam keadaan yang susah. Kita waris yang mendapat pusaka, dan ada di kalangan adik-beradik kita yang dapat lebih sedikit daripada kita. Kita bekerjaya, ada gaji, ada pendapatan, nak kaya tidak, tapi cukup makan pakai. Berbanding dengan adik-beradik kita yang dapat sedikit daripada kita, mengikut perkiraan faraid. Maka dengan kasih sayang inilah berlakunya penyerahan hak, persetujuan untuk memberi sama rata. Bahkan ada yang memberi hak sepenuhnya kepada ahli keluarga yang susah. Tetapi dengan syarat perlu kena tahu dahulu, masuk dahulu dalam faraid, barulah takharuj keluar daripada kaedah faraid. Ini yang terbaik. Adapun ada sebahagian ahli keluarga, ahli waris memilih untuk mengambil haknya mengikut faraid, itu tidak salah. Sekalipun dia dalam keadaan yang sudah kaya raya. Kerana itu adalah haknya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat antara objektif tujuan peranan ilmu faraid ini adalah untuk memupuk kasih sayang, untuk memupuk kekeluargaan dengan harta pusaka yang kita tidak pernah terfikir memilikinya,
Kita tak ada usaha tu untuk membelinya, tetapi kita dapat secara percuma hasil daripada pusaka orang tua kita. Sepatutnya ia menjadi penyebab untuk kita mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama keluarga. Penyebab untuk kita menambahkan lagi hubungan kasih sayang kita sesama keluarga. Dah dapat percuma. Lepas tu jadi renggang hubungan keluarga, tak berbaloi. Kalau harta berjuta sekalipun tetap tidak berbaloi. Kerana orang yang memutuskan hubungan silaturahim, kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau syurga. Maka bagi membantu masyarakat dalam mempelajari dan menguasai ilmu ini, buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas. Buku ini merupakan buku yang kedua penyusun, iaitu buku lanjutan daripada buku asas, iaitu Fajar Faraid. Ini buku yang kedua. Ditambah baik, dan saya suka dengan buku ini kerana salah satu bukan sebab dia kawan saya, bukan. Tetapi penulis memasukkan perkara-perkara yang berkait dengan kehidupan kita, realiti kita di Malaysia. Dalam ni ada diceritakan berkait tentang KWSP. Ada diceritakan tentang tabung haji. Ada diceritakan tentang sokso. Ada diceritakan tentang pencen. Ada diceritakan tentang akta-akta yang berkait dengan undang-undang di Malaysia. Amanah Raya Berhadnya, akta pusakanya, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Syariah. Kalau kita baca kitab-kitab yang Arab, tak jumpa KWSP dalam tu. Walaupun hukumnya sama. Tetapi dalam kitab ini penulis memasukkan perkara-perkara wakil yang berlaku dalam Malaysia ini dikaitkan dengan kita, masyarakat khususnya di Malaysia, yang mana kita akan berurusan di Amanah Raya Berhad contoh. Kita akan berurusan di unit pusaka kecil. Kita akan berurusan di Mahkamah Tinggi dan sebagainya. Secara ringkas, Amanah Raya Berhad adalah satu badan yang menguruskan harta yang kurang nilainya 600,000. Dan mesti harta yang alih. Bila kata harta alih, duit contoh. Yang berada dalam tabung haji, yang berada dalam KWSP, yang berada dalam akaun bank. Bahkan kenderaan juga termasuk dalam aset alih. Bila aset alih ini kurang daripada 600,000, kesemuanya aset alih, maka urusannya adalah di Amanah Raya Berhad. Urusannya di Amanah Raya Berhad. Seseorang yang meninggal dunia di Malaysia, dalam tempoh 24 jam, kematiannya direkodkan, dilaporkan sama ada di balai polis atau di hospital. Maka dia akan terus memberi link kepada bank negara dan juga unit-unit trust yang lain, KWSP, tabung haji dan sebagainya. Dalam tempoh 24 jam akan di-block akaun si mati. Kalau misalkan kata pagi meninggal dunia, isteri tahu ada kad ATM, tahu nombor PIN, cucuk dulu dekat bank, mungkin boleh keluar lagi kerana masih lagi belum tempoh dilapor kepada pihak polis. Tapi gamak ke kita nak buat begitu? Suami meninggal, pergi bank dulu, cucuk duit dulu, keluarkan semua dulu. Mesti kita nak uruskan jenazah suami, maklumkan dengan pihak masjid, pihak surau pengurusan jenazahnya. Kemudian bila dah direportkan ke pihak polis, maka secara automatik dalam sistem akan diblok semua akaun-akaun bank si mati. Bagaimana nak keluarkan? Sekiranya berhubung dengan pihak ARB, Amanah Raya Berhad, maka ada proses-proses tertentu oleh pihak waris yang akan menuntut memohon. Ini bagi harta yang alih, duit, saham, kenderaan. Adapun yang melebihi 600,000 dan kurang daripada 2 juta, aset alih dan tidak alih, sama ada duit ataupun hartanah, tanah, rumah dan sebagainya, keseluruhan harta si mati ini kurang dari 2 juta.
maka urusan yang kita akan lakukan di unit pusaka kecil. Kalau kita di sini, di daerah Kuala Langat, di Sungai Sedu, di pejabat daerah tingkat bawah, campurkan harta alih dengan harta tidak alih. Jika nilainya kurang daripada 2 juta, maka urusannya di unit pusaka kecil. Siapa yang tuntut? Waris. Sama ada anak, sama ada isteri, sama ada ayah. Bila mana dia di antara waris yang berhak, dia boleh menuntut untuk pendaftaran. Daftar dahulu. Kemudian nanti dalam tempoh tertentu, biasanya sebulan lebih, dekat 2 bulan, barulah pihak unit pusaka akan panggil untuk bicara kuasa. Masa inilah semua waris-waris dikehendaki datang. Semua waris dikehendaki hadir untuk perbicaraan. Bagi yang tidak dapat hadir, dia kena mengisi satu borang, dinamakan borang DDA. Borang untuk mengesahkan dia ini tidak dapat hadir dan memberi kebenaran kepada pihak pegawai pusaka menguruskan. Asalnya semua kena hadir, tetapi ada di kalangan mungkin waris yang tak dapat hadir, berada di luar negara contoh, atau outstation, bekerja tak dapat pulang, bekerja sebagai pelantar 3-4 bulan baru balik. Jadi boleh isi borang DDA untuk mewakili dirinya dalam proses bicara kuasa. Barulah untuk urusan-urusan seterusnya. Sekiranya tiada aset yang tak alih, dia tak ada tanah, tak ada rumah, cuma ada duit sahaja, kurang daripada 600,000, maka akan pergi ke pengurusan jadi amanah raya Berhad. Pergi dekat unit pusaka, mereka tak akan terima. Dia akan minta supaya kita berurusan di amanah raya Berhad. Di amanah raya Berhad, mungkin di kalangan kita beranggap seandainya seseorang lelaki itu meninggal dunia, meninggalkan isteri, kemudian ada anak-anak yang berumur kurang daripada 18 tahun bawah umur. Mungkin di kalangan kita ramai yang menganggap isteri sebagai pentadbir ataupun pemegang amanah harta anak-anak yang kurang umur ini, yang di bawah umur ini. Ramai yang beranggapan begitu. Hakikatnya, isteri bukan pemegang amanah secara automatik. Bila berlaku sahaja kematian si lelaki ini, yang mana urusannya dibuat di amanah raya Berhad, isterinya bukan secara automatik sebagai pentadbir harta bahagian anak-anak yang di bawah umur ini, tetapi pergi kepada siapa? Pergi kepada bapa si mati. Dia akan melibatkan enactment undang-undang keluarga Islam negeri Selangor. Dia akan melibatkan dengan mahkamah syariah, yang mana bila seseorang perempuan meninggal dunia, tidak akan menjadikan isteri ini tadi, seorang lelaki meninggal dunia, tidak akan menjadikan isteri ini tadi sebagai pemegang amanah atau pentadbir harta anak-anak yang di bawah umur ini secara automatik. Dia akan pergi kepada siapa? Datuk lelaki di sebelah bapa. Datuk bagi anak-anak ini, iaitu bapa si mati. Kalau bapa si mati masih hidup, kalau bapa si mati dah tak ada, dia akan pergi kepada B. Dia akan pergi kepada wasi yang dilantik menurut wasiat bapa. Jika bapa ada membuat wasiat semasa dia hidup, melantik isterinya sebagai wasi atau pentadbir atau pemegang amanah. Kalau tuan-tuan sesetengah geran, ada nama pemegang amanah. Dia cukup umur, tetapi dia memegang amanah milik anak yang di bawah umur. Ini kalau di bawah 600,000 dan aset yang alih di amanah raya Berhad. Jika tidak ada wasiat, maka akan pergi kepada siapa? Amanah raya Berhad. Mereka akan pegang, dan sehingga anak-anak ini berusia 18 tahun cukup baru boleh menuntut di amanah raya Berhad. Tetapi taklah zalim, mana kita nampak macam zalim sangat amanah raya Berhad ni. Ada hari-hari tertentu seperti contoh hari perayaan.
kita boleh menuntut sebagai isteri, sebagai ibu kepada anak-anak yang di bawah umur ini pergi ke amanah raya. Bahagian mereka ini kita boleh tuntut sedikit untuk mungkin untuk permulaan persekolahan. Ada nilai-nilai tertentu yang amanah raya akan berikan. Untuk perayaan contohnya, dia akan bagi sedikit untuk sambut raya kegunaan anak-anak ini. Dalam masa yang sama, yang ini juga ramai yang tidak tahu, dividen yang diberikan oleh amanah raya Berhad cukup tinggi. Cukup tinggi. Kalau kita rasa di KWSP, ASB ataupun di tabung haji 6%, 7% kita rasa dah tinggi. Tetapi di amanah raya Berhad lagi tinggi. Ini apa yang berlaku kepada anak sahabat saya. Anaknya itu hartanya, bahagiannya dipegang oleh amanah raya Berhad ketika usianya setahun. Anak ini tadi, waktu itu nilai harta yang dipegang, yang dijaga oleh ARB Amanah Raya Berhad ketika itu kurang daripada 10,000. Bila usia anak ini dah 18 tahun, kemudian dituntut, nilainya melebihi 60,000. Maknanya dividen tu ada. Bukan hanya sebagai pemegang amanah bagi Amanah Raya Berhad, tetapi juga duit anak-anak, kita panggil anak-anak yatim lah sebab bawah umur. Dan Amanah Raya Berhad yang memegang amanahnya digunakan untuk modal pelaburan dan sebagainya. Ada juga manfaat bagi anak-anak ini. Kalau nak katanya kepada saya, bagus ke tidak amanah raya ni, lihat pada situasi. Contoh, kalau misal kata kita bekerja, isteri kita tidak bekerja, anak-anak kita di bawah umur, kalau kita mati, isteri kita dapat berapa? 1/8 sahaja. Yang ini saya sarankan buat lantikan wasi kepada nama isteri. Nak buat dekat mana? Dekat MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Boleh berjumpa dengan mana-mana perunding. Perunding-perunding pusaka, perunding hibah, perunding wasiat. Salah seorangnya saya. Tapi saya, walaupun saya jadi 2 perunding. Satu MAIS, satu syarikat konsultan swasta. Dah setahun lebih saya menjadi perunding, tetapi tak seorang pun saya ambil. Maknanya saya tak promote ke orang. Kalau ada orang nak buat pun, saya bagi kat kawan lain. Sebab saya tak ada masa nak uruskan. Cuma nak tahu proses bagaimana seseorang itu nak membuat wasiat, nak berbuat hibah secara mengikut undang-undang. Ada hitam putihnya. Dan kalau buat di MAIS, fee ataupun charge-nya sangat-sangat murah. Lebih kurang dalam RM300 sahaja. Ini fee bagi pihak MAIS. Kepada perunding, ada setengah perunding letak 200 untuk dia. Ada yang 300. Saya tak pernah cari orang dan tak pernah buat, seorang pun tak pernah. Ini bagi keadaan jika isteri tidak bekerja. Ini saranan saya. Kerana apa? Bila isteri menjadi wasi atau pemegang amanah harta anak-anak yatim ini, bila berlaku kematian kita, dia boleh menggunakan harta anak-anak ini tadi untuk membesarkan anak-anak kita. Untuk kegunaan belajarnya, sekolahnya, makannya, pakainya. Harus dari segi hukum fiqh, orang yang menjaga harta anak yatim menggunakan harta tersebut untuk kegunaan anak tersebut. Dan harus bagi orang yang menjaga, menjadi pemegang amanah harta anak yatim, seandainya dia bukan di kalangan orang yang berada, menggunakan sedikit untuk kegunaan dia, kemudahan dia menjaga anak-anak yatim. Contoh, mentang-mentang harta anak yatim tu berjuta-juta, 10 juta contoh, dia pemegang amanah, besok dia beli kereta Ferrari sebiji. Alasan untuk hantar anak ni ke sekolah, berpada-pada. Dari segi hukum harus, bahkan harus bagi orang yang menjaga harta anak yatim ini untuk meniagakan, usahakan daripada harta anak yatim ini dimodalkan untuk perniagaan, dapat keuntungan. Harus hukumnya. Kalau tak nak buat meniaga ke, masuk dekat tabung haji ke, dekat ASB ke, tiap-tiap tahun ada dia punya dividen dia. Ambil yang Islamik, yang syariah punya.
Kalau tabung haji insya-Allah syariah. Cuma ASB dia ada dua. Satu yang syariah, satu yang tidak syariah. Kalau kita lihat tabung kita punya akaun amanah ASB yang bukan syariah, tukar segera. Tukar segera kepada yang syariah. Ini undang-undang yang perlu kita hadapi. Suka tak suka, inilah realitinya yang semua di antara kita akan terlibat. Bila ada yang menganggap urusan-urusan ini susah, atau mungkin dia tak tahu, atau dia tak nak uruskan, sikit je harta yang ada, lebih kurang dalam 10,000 contoh, nak menguruskannya bukan main susah lagi. Las-las tinggalkan, las-las buat tak tahu, biarkan saja. Yang ini yang berlaku, aset umat Islam di Malaysia sehingga hari ini lebih 70 bilion beku. Kerana apa? Tidak tahu menguruskan, tak nak menguruskan, ambil ringan tentang pengurusan pusaka. Tetapi kalau harta kita melebihi 600,000 dan melibatkan harta alih dan tidak alih, kita tak akan berurusan di ARB. Kita akan berurusan di unit pusaka kecil. Yang ini pula prosesnya nanti dia akan melantik di kalangan waris-waris yang dewasa menjadi pemegang amanah bagi harta-harta anak-anak yang di bawah umur. Sebab tu kalau dalam Quran kita nampak ada yang pemilik, ada yang pemegang amanah. Bila kata pemegang amanah, bukan dia punya. Dia sebagai pemegang amanah bagi penama sekian-sekian kerana penama ini masih lagi di bawah umur. Ini undang-undang yang ada dalam negara kita. Buku ini dihasilkan setelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu faraid selama beberapa tahun. Sambung tadi, maaf. Lebih daripada 2 juta urusannya di Mahkamah Tinggi. Bawah 600,000 aset alih sahaja di ARB. Atas 600,000 kurang daripada 2 juta. Sekarang ada pindaan akta tapi belum dikuat kuasa di unit pusaka kecil, kurang daripada 5 juta. Sebab orang Malaysia dah kaya-kaya sekarang. Maknanya kurang daripada 5 juta masih lagi boleh berurusan di unit pusaka kecil. Cuma belum berkuat kuasa, masih lagi mengikut limit yang lama iaitu 2 juta. Lebih 2 juta kena berurusan di Mahkamah Tinggi. Bila berurusan di Mahkamah Tinggi, kita kena lantik peguam. Bila lantik peguam, faham-fahamlah. Dia punya charge-nya boleh jadi puluh ribu, boleh jadi belas ribu. Kerana cas mereka kebanyakannya, konsultan-konsultan ini mengikut persen daripada nilai harta. Nak buat hibah, nak buat wasiat, saya sarankan buat dengan MAIS. Satu sebab yang perunding-perunding konsultan-konsultan lain tak ada. MAIS adalah badan kerajaan. Yang tu strong. Dan casnya cukup murah. Kerana objektif penubuhan PPI, pewarisan, apa ke istilahnya, PPI MAIS ni adalah untuk memudahkan urusan umat Islam, khususnya di Selangor. Yang mana dulu mungkin tak nak uruskan sebab susah dan sebagainya. Satu lagi masalah. Ada 9 waris. Seorang ni tak nak bagi kerjasama. Ini pun banyak berlaku kes. Bukan suruh dia minta uruskan, bukan suruh minta dia pergi kat pejabat tanah pun semua, tak. Minta IC pun tak nak bagi. Minta salinan IC pun tak nak bagi. Ini masalah juga. Waris yang begini berdosa besar. Jangan ingat dia buat benda tu dia rasa betul. Dia dah menghalang urusan harta umat Islam. Dia dah menghalang hak umat Islam. Lebih-lebih lagi ada hak anak yatim pada harta tersebut. Yang sepatutnya dia boleh bagi kerjasama, tetapi dengan sengaja tidak mahu memberi kerjasama. Mungkin kerana ada perselisihan dengan waris-waris yang lain, aku tak nak masuk campur. Kita nak atau tak nak, kita nak bagi dekat orang, kita kena terlibat juga. Kalau tak, proses tersebut tidak akan selesai. Ini masalah yang berlaku. Dia kata, alah sikit je, bukan banyak pun. Suku ekar je pun. Tapi nak bagi kepada 10 orang. Tak apalah, aku tak nak ambil lah. Oranglah buat uruskan. Dia kena masuk dalam perbicaraan.
Ada satu kes sahabat saya menguruskan di Kedah. Waris yang terlibat di Terengganu. Bila sahabat saya ini sebagai perunding nak buat bicara kuasa, dia sebagai pegawai pusaka, nak panggil semua waris, salah seorangnya yang dari Terengganu. Yang daripada Terengganu dia telefon. Dia telefon dengan yang ke Terengganu, bagi tahu tarikh sekian-sekian kita akan buat berbicaraan kuasa untuk harta pusaka arwah sekian-sekian. Kawan ni tanya, berapa bahagian saya kalau saya dapat? Bila kira-kira RM8 lebih saja. Hak dia. Tapi dia sanggup datang ke Kedah, belanja duit minyak, duit tol, keluar beratus-ratus, semata-mata untuk memudahkan urusan waris-waris yang lain. Selagi dia tak ambil cara, orang panggil ambil cara lah, tak ambil peduli, urusan ni tadi takkan selesai. Dan ini juga antara faktor-faktor kenapa harta-harta umat Islam ini beku, tak diuruskan. Ni belum lagi kita cerita tentang pengiraan kematian berlapis. Si mati meninggal dunia tahun 1970 contoh. Ada waris isteri, yang mana isteri meninggal dunia pada tahun 1980. Ada anak 3 orang, salah seorang meninggal dunia tahun 1990. Jenuh nak kira satu persatu, lapis per lapis. Ini dalam kaedah faraid dipanggil, Allahumma salli ala Muhammad, lupa dia punya istilahnya, kematian berlapis-lapis. Kena kira satu-satu tuan-tuan. Kena kira satu-satu. Daripada harta si mati yang pertama, kematian kedua, warisnya ada lagi, siapa pula? Waris ketiga, yang kematian ketiga, warisnya lagi. Daripada harta yang mungkin nilainya 10,000 sahaja, boleh jadi melibatkan beratus-ratus orang waris. Kerana apa? Kerana tak dibuat, tak diurus dengan segera. Kematian tu tahun 1970, tahun 2020 baru nak buat. Dah berapa kematian yang berlapis. Selagi tak diuruskan daripada satu sampai akhir, selagi itulah urusan itu takkan berjaya. Nak kata susahnya pengurusan tersebut. Kita hasil memang kita dapat, tanah kita dapat, kita usahakan dapat hasil sawit, tetapi nama moyang kita. Urusan pusaka itu masih lagi tak dibuat. Buku ini dihasilkan setelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu faraid selama beberapa tahun. Terdapat banyak maklumat-maklumat tambahan yang bermanfaat ingin dikongsikan. Selain itu juga, penyusun juga telah mengikuti beberapa pengajian ilmu faraid dalam usaha untuk menguasai ilmu ini. Penyusun juga telah membuat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar, buku-buku tentang harta pusaka dan artikel-artikel berkenaan bidang ini. Pembahagian buku ini masih dikekalkan seperti di dalam buku Fajar Faraid, iaitu dibahagikan kepada 2 bahagian yang utama, iaitu pemahaman dan pengiraan. Pemahaman merujuk kepada hukum-hukum fiqh. Kalau tuan-tuan dapat menguasai dua-dua, itu lebih baik. Tetapi yang lebih penting, yang paling penting adalah memahami fiqh, hukum berkait tentang pusaka. Sebab kita tak nak matlamat, tujuannya adalah supaya kita tidak memakan harta orang lain. Kita tak memakan hak orang lain, dan lebih kita takuti memakan harta anak yatim. 2 bidang pengetahuan ini amat penting untuk memahami dan menguasai ilmu faraid. Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya. Penyusun amat berharap agar buku kecil ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan yang bermanfaat buat umat Islam dan dalam menghidupkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Semoga usaha yang kerdil ini lahir dari niat yang suci ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya keredaan Allah Subhanahu wa taala sebagai matlamat kita di dunia dan di akhirat. Bersama kita ke syurga Firdaus tanpa hisab. Khadam ilmu Hilmi Hanis bin Muhammad, penyusun penulis kitab ini. Faraid satu ilmu yang susah, saya tak nafikan. Ustaz Tuan Guru Wan Abdul Halim
bin Wan Harun, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang kenal, antara pakar faraid di Malaysia, sering memberi taklimat bengkel kursus kepada peguam-peguam syariah di seluruh Malaysia. Berkata, ilmu faraid ini ilmu antara yang paling susah di dunia. Kedua tersusah yang di dunia. Yang paling susah ada lagi satu. Ilmu apa yang paling susah? Cuba teka. Ilmu falak. Ilmu falak, ilmu yang paling susah. Untuk menentukan waktu solat kita sekarang dah mudah dah. Buka je apps, tahu dah besok maghrib pukul berapa, isyak pukul berapa. Tahu tak hasil daripada siapa? Daripada ahli-ahli falak. Tahu dah tahun depan 1 Ramadan bila? Tahu dah tahun depan 1 Syawal tu bila anggarannya. Mereka menganggar berdasarkan pada ilmu-ilmu falak. Ada sudut-sudutnya untuk melihat sudut matahari, sudut bulan dan sebagainya. Ilmu yang paling susah, ilmu falak. Dan ilmu yang kedua tersusah adalah ilmu faraid. Dan nanti kita akan jumpa yang mana ilmu faraid ini bukan hanya membincangkan tentang pembahagian pusaka kepada ahli waris. Ianya juga melibatkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Melibatkan dengan ilmu munakahat contohnya. Sebab apa melibat dengan ilmu munakahat? Sebab berkait dengan cerai. Adakah isteri yang diceraikan, adakah dia dikira sebagai waris ataupun tidak? Begitu juga suami yang menceraikan isterinya. Isterinya meninggal dunia, terkejut kena cerai. Suami adakah waris ataupun tidak? Semua ni melibatkan tentang munakahat. Berkait juga dalam ilmu kedoktoran. Berkait juga dengan ilmu matematik. Itu of course lah, tak boleh lagi. Ilmu matematik, sebab dalam faraid mesti ada pengiraan. Sebab tu dalam faraid, dalam kuliah-kuliah saya minta kalau tak ada, sebelum ni tak ada benda-benda macam ni, saya minta kena ada whiteboard dengan marker supaya mudah untuk melakar waris, kemudian mudah untuk membuat pengiraan. Tapi alhamdulillah teknologi semakin maju, kita gunakan manfaat teknologi yang ada. Sekarang dah tak perlu lagi dah untuk whiteboard dan sebagainya, hanya projektor. Dan ini pun insya-Allah boleh tulis-tulis. Nanti kita akan buat pengiraan. Saya tulis kat sini, tuan-tuan tu boleh lihat dekat layar saja. Kita masuk sedikit daripada isi kitab ini. Bahagian pertama, pemahaman, pengenalan definisi ilmu faraid. Dari segi istilah, ilmu faraid ialah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Melalui keduanya dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Perkataan faraid diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak, iaitu kata nama berbilang daripada perkataan faridah, kewajipan, fardu. Perkataan faridah terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa, iaitu faridatan minallah. Ini adalah ketetapan, yakni kewajipan dari Allah. Nama ilmu faraid datang daripada ayat ini. Perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain namanya faraid, ulama-ulama juga ada yang menamakan tentang ilmu tirkah, ilmu pusaka. Tirkah kalau di sebelah pantai timur dia panggil tarikah, maknanya pusaka. Asalnya Arab, tirkah, harta pusaka. Ada juga nama lain adalah mawaris ataupun miras. Sama juga maknanya adalah ilmu faraid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Manakala faridah diambil daripada kata dasarnya, iaitu fardun. Makna fardun dapat dibahagikan kepada dua, iaitu makna dari segi bahasa dan makna dari segi istilah syarak. Makna fardun dari segi bahasa ada 5. Ini baru kita cerita tentang namanya saja. Dari segi bahasa, fardun itu ada 5 makna. Yang pertama adalah ketetapan.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 237, fanisfu ma faradtum, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Yang kedua, makna fardun adalah bahagian. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, nasiban mafruḍah, bahagian yang telah ditetapkan, yakni dibahagi-bahagikan kepada ahli-ahli waris. Makna ketiga, fardun adalah kewajipan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahnya. Mewajibkan fardun. Yang keempat, menurunkan maksud fardun, iaitu menurunkan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 85, innallazi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'adin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada kamu, yakni Nabi Muhammad SAW, sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Makna menurunkan, fardun di sini memberi maksud menurunkan. Dan yang kelima, maksud fardun dari segi istilah adalah halal. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-38, ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu, tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan Allah baginya. Faradallahu lahu, halal, makna di sini adalah halal. Manakala makna fardun dari segi istilah, insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya kalau boleh tiap-tiap perjumpaan kita, saya nak tanya kepada tuan-tuan dan juga puan-puan, kita buat satu pengiraan bagi setiap di kalangan kita. Malam ini mungkin kita akan pilih pengurusi kita. Kita buat pengiraan bagi keluarga dia. Kalau misal kata dia dah tiada, siapa waris yang ada, nak lihat, nak tunjukkan bagaimana untuk kita menentukan waris dan bagaimana corak atau cara pengiraan. Boleh tuan pengurusi ya? Boleh. Kejap je. Macam yang saya beritahu semalam. Tak sampai 10 minit pun kalau kita nak tentukan di kalangan ahli waris dapat berapa setiap seorang. Okey. Ini carta ataupun rajah bagi ahli waris. Waris yang paling utama adalah, ada berapa yang paling utama? Ada 5. Yang pertama bapa, yang kedua ibu, yang ketiga pasangan, saya besarkan sikit, yang keempat anak perempuan, dan yang kelima anak lelaki. Ada 5 orang waris ini, maka yang lain-lain ni, datuk, nenek, saudara, bapa saudara, anak saudara, cucu, semua akan terhalang. Okay. Tuan Haji, ayah ada lagi? Ayah ada lagi tak ada dah? Ayah dah tiada, ibu tiada, pasangan masih ada seorang. Sebelum ni pernah berkahwin. Ini penting. Jangan gelak ya. Ada kes perkahwinan yang tak didaftarkan. Faham maksud saya? Kahwin kat seberang. Kahwin kat seberang, bila bicara kuasa tak masukkan nama isteri yang kedua. Banyak berlaku. Makan harta batil. Ada juga isu dah pernah berkahwin tetapi mati dulu isteri dia. Tapi ada anak daripada hasil perkahwinan tadi. Kahwin dengan perempuan yang kedua, isteri yang kedua, ada anak-anak yang menuntut anak-anak isteri kedua, dia tak masukkan anak-anak isteri yang pertama. Makan harta batil. Banyak berlaku. Sebab tu penting bila kata siasatan, kita tanya, pernah berkahwin sebelum ni? Tak pernah. Bermakna inilah isteri dia yang pertama dan setakat ni inilah satu. Ada bila kita tanya, isteri ada berapa seorang? Tak tanya, pernah berkahwin sebelum ni? Terlepas waris daripada isteri yang sebelum ini. Kalau masih hidup, cerai hidup.
dan anak-anak sekiranya ada. Jadi penting untuk kita tahu setiap waris bagi si mati, pertama kali kahwin lah, sekali kahwin seseorang. Anak lelaki ada berapa yang masih hidup? 6. Anak perempuan 2. Okey, jadi waris yang ada siapa saja? Isteri, 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak lelaki. Macam mana kita nak kira? Catat dahulu bahagian isteri setiap waris. Isteri 1. Anak perempuan tadi berapa? 2. Anak lelaki 6. 3 ini sahaja waris. Bila ada anak, terutama anak lelaki, datuk akan terhalang. Datuk ayah dah tak ada, atuk biasanya tak ada lagi dah. Dan kita akan lihat pada umur orang yang datang itu, kadang-kadang kalau yang muda kita tanya, ayah ada lagi tak? Tak ada. Boleh jadi atuk ada lagi. Jadi bila atuk ada, atuk akan mengambil tempat ayah. Tetapi kalau ada yang bertanya datang umur mungkin 60, 70, bila kita tanya ayah dah tak ada, atuk kemungkinan besar tak ada dah. Sebab lebih tua. Jadi isteri akan dapat berapa? Dari segi faraid, sebab ada anak 1/8. Yang anak-anak akan dapat asobah. Asobah ma'al ghairi, nisbah 2 lelaki, perempuan 1. Kita kira 8 asal masalah. Asal masalah ni faham ya? GSTK, nanti kita akan masuk. Bahagian isteri dapat 1, bahagian anak-anak dapat, bakinya berapa? 8 tolak 1? 7. Lelaki ada berapa? 6. 6 kali 2? 6 kali 2? Macam ni lah. Kalau macam ni, eloknya saya buat macam ni. AP, anak perempuan. Ini lagi nampak jelas. Anak lelaki, anak lelaki, anak lelaki. Berapa orang tadi? Anak lelaki, 1, 2, 3, 4. Anak lelaki, anak lelaki. Okey, 6. Ini isteri dapat 1/8. Bakinya akan asobah kepada anak-anak. 1, 8 tolak 1 tu 7. 7 akan pergi kepada anak-anak. Anak-anak lelaki ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali dengan 2, 12. Tambah dengan yang perempuan, 2. 12 tambah 2, 14. 14 dengan 7. Boleh kecil ke tak? Boleh. Sini 2, 7 jadi 1. 2 ni kena kalikan dengan 8. 16. Okey, bahagian isteri berapa? Daripada 16. Tadi 1/8, jadi 2/16. Anak perempuan 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuba kita kira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi bahagian isteri berapa? 2/16. Bahagian anak perempuan 1/16. Bahagian anak lelaki 2/16. Dah, tu saja. Ni saja. Contoh, ada harta 300,000. Macam mana kita nak kira? 2/16 bahagian isteri kalikan dengan 300,000. 1/16 bagi setiap seorang anak perempuan kalikan dengan 300,000. Ini yang dituntut dalam Islam, supaya ditentukan terlebih dahulu bahagian faraid. Silap-silap 5 minit pun tak sampai. Cukup dah. Bukan cukup maknanya apa? Cukup tanggungjawab kita untuk menentukan. Ini yang menjadi fardu ain kepada seluruh umat Islam. Bila kita terlibat dalam kematian, terlibat dalam pusaka, fardu ain kepada kita menentukan, tahu untuk faraid. Tahu bahagian faraid. Walaupun kita tak tahu, tapi ada orang yang menolong, yang mengirakan. Itu fardu. Banyak yang berlaku sebelum buat benda ni, tak buat pun terus bagi sama rata. Bila ada cukup syarat ini, nak taharus, semalam saya kata kena ada 3 syarat. Kena tahu dahulu bahagian mengikut faraid, kemudian akil baligh di kalangan waris, kemudian redha. Kalau misal kata ada 300,000, jadi 2/16 itu untuk ibu, 1/16 untuk setiap anak perempuan, 2/16 untuk setiap anak lelaki. Itu saja. Nak menguruskan tanah, contoh tadi, ada tanah, ada hasil 10 ekar tanah. Nak tu pindah milik kepada isteri dan juga anak-anak, mengambil masa. Belum tentu lagi 6 bulan dah selesai pindah milik.
kena ada buat permohonan di unit pusaka kecil, kena ada bicara kuasa, kena ada itu, ini dan sebagainya, isi borang 14A dan sebagainya, untuk pindah milik daripada arwah kepada waris-waris. Mungkin makan masa setahun. Tempoh setahun tu ada tak hasil tanah? Ada. Sebulan hasil sawitnya daripada 10 ekar tadi dapat 10,000 contoh. 2/16 untuk isteri si mati. 1/16 untuk anak-anak perempuan si mati. 2/16 untuk anak-anak lelaki. Mudah tak mudah? Mudah kalau dah tahu. Kalau tak tahu, yang menguruskan masuk semua dalam poketnya. Itu kalau anak-anak dewasa. Kalau anak-anak masih bawah umur, harta anak yatim, na'udzubillah min zalik. InsyaAllah kita akan jumpa pada perjumpaan akan datang, dan akhirnya kita akan cari seorang. Nak volunteer pun tak apa. Saya, Ustaz, kirakan pusaka bagi saya kalau saya mati. Jangan malu. Dan sepatutnya kita kena ada fail pusaka setiap seorang. Maksud fail apa? Kita kena ada kira-kira kalau aku mati, siapa waris yang aku ada. Isteri 3 orang contoh. Anak-anak yang lelaki berapa, yang perempuan berapa. Kira setiap seorang-seorang. Baru kita tahu, oh yang ni tak dapat rupanya anak angkat. Oh yang ni tak dapat rupanya menantu. Baru kita ada perancangan kepada harta kita. Boleh kita buat wasiat sebelum kita mati. Boleh kita buat hibah kepada anak angkat ini tadi. Sebab kita tahu kita mati ni dia tak dapat ni. Tapi kita anggap dia macam anak kita betul. Kita mati dia tak dapat sebab dia menantu, tapi dia yang jaga kita. Kita sakit dia yang jaga 5 tahun, 10 tahun, basuh, berak, cebok kita, jaga makan kita, pakai kita, kita lumpuh contoh. Kita tahu oh dia tak dapat, kita boleh rancang harta kita buat wasiat atau hibah masa kita hidup. Sebab dah tahu. Tapi bila tak tahu, itu yang timbul masalah di kemudian hari. Aku yang jaga ayah, 5 tahun aku jaga, kenapa aku dapat sikit? Sebab tak tahu daripada awal. Dan kita lah, bila kita dah tahu, kita rancang harta kita. Hibah hukumnya harus, boleh jadi haram. Bila mana kita berikan bukan pada yang hak, tidak berlaku adil. Adil ni maknanya apa? Bukan sama rata. Ramai orang anggap adil ni sama rata. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil lawannya zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita bagi hibah dekat anak angkat kita sebab kita tahu dah dia tak dapat harta pusaka. Adil tak kita? Adil. Kita anggap dia macam anak kita. Hibah ni maknanya apa? Daripada perkataan hubbu, kasih sayang, pemberian. Kita beri dengan sebab kasih sayang. Jadi cukup sekadar itu. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung. Isnin minggu pertama dan Selasa minggu ketiga kalau tak silap. Cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah. Ya. Kalau nak buat hibah ataupun wasiat, macam mana? kalau nak buat hibah ataupun nak buat wasiat, Nak buat hibah atau nak buat wasiat yang secara berdaftar di mana? di MAIS. Di MAIS ada, dia sebenarnya banyak. Perunding-perunding ni banyak. Konsultan-konsultan syarikat-syarikat yang menguruskan ni banyak. Tetapi saya sarankan rakaman ni tak apalah kita promote kan, MAIS kan. Sebab satu, dia murah, paling murah. Dan kedua, kita akan berurusan dengan, mungkin kita akan berurusan dengan mahkamah-mahkamah syariah dalam urusan nak keluarkan sijil faraid. Jadi bila dilihat daripada MAIS yang menguruskan, dia ada link. Walaupun syarikat-syarikat lain tak ada masalah pun sebenarnya, tetapi MAIS ni satu badan yang besar. Bawah MAIS ada JAIS, bawah MAIS ada Perbadanan Wakaf Selangor, bawah MAIS ada Lembaga Zakat Selangor, bawah MAIS ada lagi macam-macam, Mahkamah Syariah, Mahkamah Rendah Syariah, macam-macam lagi bawah MAIS. Mana MAIS ni dia main kepada pengurusan agama dalam Selangor. Kalau kita dah buat wasiat ataupun kita dah buat hibah secara tertulis, bila kita meninggal, tertakluk lagi kepada pusaka ataupun waris? Tidak. Harta tu dah tak termasuk dalam faraid.
Bila kita buat secara sah, ada undang-undang, ada hitam putih, itu sebaiknya. Walaupun sah dari segi hukum, cukup rukun hibah, ada yang memberi, ada penerima, ada barangnya, ada akadnya. Dari segi fake, sah dah. Ada saksi tak wajib. Tetapi zaman sekarang ni, kita kena lihat zaman sekarang. Bila kita cakap mulut, walaupun ada yang mendengar, bila kita mati, dia boleh kata, bila masa pula ayah bagi kat kau. Tetapi itu pun akan jadi rumit, sebab dia akan bincang balik dekat dia masa bicara kuasa, kena cerita balik, panggil saksi dan sebagainya. Jadi sebaiknya buat secara hitam putih. Tak mahal. Satu permohonan hibah, satu permohonan wasiat sekitar dalam 300 saja, 300 saja. Permohonan. Tak murah. Nak buat dengan saya belum bersedia lagi nak buat. Tapi boleh kontak dengan MAIS di pejabat Paid Kuala Langat, ada tingkat 3 rasanya. MAIS, bahagian MAIS. Walaupun saya perunding, tapi setakat ni saya tak buat lagi. Tak ada masa nak buat. Sebab dia leceh. Leceh bukan apa, kita nak kena collect dokumen-dokumen daripada customer, klien, nak kena minta, kalau contoh nak hibah tanah, nak minta salinan geran tanah, nak minta salinan carian rasmi, macam-macam lagi, IC. Lepas tu nanti ada proses untuk rakaman. Rakaman nanti dia kena buat rakaman secara live. Saya nama sekian-sekian, nombor IC sekian-sekian, ingin memberikan, menyerahkan harta sekian-sekian, beritahulah dalam video tu, dan akan disimpan oleh pihak MAIS, disimpan dalam sistem. Kemudian bila misal kata dah berlaku kematian, harta ini dah tak termasuk lagi dalam harta faraid, akan diberikan kepada yang kita berikan. Itu namanya hibah bersyarat. Kita bagi mati nanti baru dapat kat dia. Kalau wasiat sama juga, ucapan masa hidup, bagi lepas mati. Cuma wasiat ni tak boleh kepada ahli waris. Tapi kalau hibah, kita boleh bagi kepada ahli waris, nak bagi kat siapa-siapa pun boleh. Orang yang bukan ahli waris pun harus untuk kita bagi hibah. Kita kenal kawan kita daripada kecil sampai besar, kawan baik sangat, kamcing sangat, aku nak bagi dekat dia, boleh, atas nama hibah. Jelas ya? Ya. Katakanlah ada buat hibah, dah sah dah, bukan milik, adakah dia tertakluk kepada harta tu boleh dimakan balik kepada si, maknanya kalau ayah hibah kepada anak, boleh dimakan pada ayah? Kita boleh batalkan. Tak perlu batalkan, maknanya ambil hasil saja. Itu namanya hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Sebab saya faham, ada orang takut nak bagi hibah masa hidup, pindah nama siap-siap, sekali besok anaknya jual tanah tu. Naya gitu. Katakanlah dia dah hibah dan tukar milik pada Dia takkan tukar pemilik lagi. yang saya maksud tukar milik. Okey. Maknanya dah jelaskan di situ. Itu lebih jelas. Tapi si orang tua tadi tu Penghibah ke penerima hibah? Penghibah, okey. masih mengambil hasil tadi. Adakah tertakluk pada syarat-syarat itu? Tak ada, itu muafakat antara dua orang tu. Kalau contoh ayah kata, okay, kita tukar nama je Long. Tanah ayah ni, letak nama kamu siap-siap ayah bagi, tapi hasilnya ayah ambil lagi. Tunggu ayah mati baru kamu makan hasil. Anak kata setuju, tak ada masalah. Kalau misal kata anak kata tak setuju pun, ayah boleh batalkan. Kalau jatuh ayah tak nak bagi. Mana itu berkait tentang muafakat, sebab kita masih hidup. Tapi bila kita dah mati, meninggal dunia, orang lain dah tak boleh ambil hak tu lagi dah, sebab itu dah diberikan semasa kita hidup atas nama hibah bersyarat. Hibah bersyarat ni benda yang baru, tak adalah baru. Tetapi dalam negara kita, konteks hibah bersyarat ni sebenarnya kalau ikut pendapat mazhab Imam Syafi'i, syarat tadi terbatal. Syarat tadi terbatal, tapi dalam fatwa di Selangor boleh untuk kita buat hibah bersyarat. Sebab syarat hibah ni cukup kita ada orang yang memberi, orang yang menerima, ada harta, ada ijab kabul, dah cukup. Saya ada RM10, saya memberi, ada yang menerima, duitnya ada, ambil RM1, ambil RM10 ni, dia ambil, dah selesai. Itu hibah. Tak perlu saksi, tak perlu hitam putih. Tetapi dikhawatiri berlaku orang tak puas hati, ada nak dicabar semula, jadi ada kita standby dokumen-dokumen, agreement hitam putih dan sebagainya untuk menguatkan lagi yang memang betul
si mati ada buat hibah kepada saya contoh semasa dia hidup. Jadi waris-waris lain tak boleh nak tuntut dah. Sama juga dalam hal wasiat pun begitu juga. Okay, wallahu a'lam. Jelas kan? Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.